Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita sambung kelas tutorial, right, untuk hayat 7. Okay, saya tak pasti hari tu sampai mana, tak apa ingat. So tak apalah, kita proceed dulu dengan soalan ni. Mana-mana soalan yang tertinggal tu nanti kita pelajar beritahu saya lah. Nanti saya explain juga. Okay, so please refer to question week 16, second hour. Okay, the question give you a situation. A broset base is a base that can accept proton H plus from the acid that reacted with it. The table shows the base ionization constant Kb for several selected compound. Okay, so sekarang dalam soalan ini dia beri awak Kb lah. Okay, nilai KB bagi sesuatu beberapa weak base. Alright, dan dalam soalan ini dia minta awak arrange the compounds in order of increasing strength of base. Okay, jadi sekarang kita kena ingat bahawa the higher the KB or the larger the KB value, okay, itu akan dan KB ni hanya ada pada nilai pada weak base saja. Weak base saja yang ada nilai KB. So the greater the KB should be the stronger the base. Okay, kalau maksudnya sekarang ni kita nak bandingkan di kalangan mereka ini, yang mana mereka ini adalah weak base. They are weak base. Siapakah stronger base di kalangan mereka? So kita akan lihat kepada nilai KB, KB value. So the larger the KB value, the stronger the base. Jadi kalau kita lihat di sini, alright, untuk susunan ini, makanya for question A, kita akan susun in order of increasing strength of base daripada weakest base kepada the strongest base. So the weakest base mestilah yang mempunyai nilai KB yang sangat rendah. Jadi kat sini kalau kita lihat the weakest base goes to C6H5 and H2. Okay. Followed by, okay, kita tengok seterusnya adalah NH2OH. Okay, followed by hydrazine N2H4 dan ammonia NH3. Okay, so itu jawapan yang pertama. Okay, for question B, the question asks you to give the structure of conjugate acid for each compound. Maksudnya daripada kita diminta untuk memberikan structure bagi conjugate acid bagi base yang ada dalam soalan A ni tadi, and arrange them in order of increasing strength of acid. Okay, jadinya sekarang kita kena tahu dulu structure of conjugate acid bagi setiap weak base tu tadi. Okay, so this is not the answer first, tapi yang ni kita buat satu draft dulu. Okay, so katalah saya ada weak base. The weak base, and saya nak sekarang dia punya conjugate acid. Structure conjugate acid tu nanti barulah kita nak nak susun dia kan. Jadi ada beberapa soalan sebenarnya kat sini. Satu dia minta give the structure of the conjugate acid. Kemudian arrange them in order of increasing strength of acid. Jadi betul lah ni, kita kena senaraikan dulu structure bagi conjugate acid tu dulu. Okay, so sekarang saya ada, kalau saya ada C6H5NH2, okay, ini adalah weak base. Maka dia punya conjugate acid adalah mestilah spesies yang selepas dia accept proton. Sebab kita tahu base ni akan accept proton. Maka dia punya conjugate acid, the structure of conjugate acid should be C6H5 and H3 plus. Okay. Right, followed by kita tengok kalau NH2OH, NH2OH. Alright. Okay. So sepatutnya kalau kita lihat di sini NH2OH, dia punya conjugate acid adalah, okay, sekejap ya. Sebab saya nak double confirm yang ni. Conjugate acid bagi ni. Takut structure-nya salah. Conjugate acid for NH2OH ya. Okay. Alright, okay. Jadi sekarang ni kalau kita lihat NH2OH ni, dia ada NH2
group kat sini. Maka sebab itu dia adalah base dan dia adalah weak base. Jadi base akan accept proton. Jadi proton yang diterima itu dia nak tambah kat mana? Mesti tambah pada nitrogen ni. Jadi kita punya structure bagi conjugate acid adalah NH3OH+. Alright, okay, itu adalah conjugate acid bagi NH2OH. Alright, okay, next kita ada apa tadi tu? Hydrazine N2H4. So since hydrazine adalah weak base, maka dia akan accept proton dan dia punya proton akan bertambah. Maka the structure for its conjugate acid is N2H5+. Dan satu lagi kita ada ammonia NH3. So the conjugate acid supposed to be ammonium ion NH4+. Okay, itu adalah soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, dia suruh awak susun, arrange them in order of increasing strength of acid. Okay, jadinya sekarang, the weaker the base, okay, the stronger its conjugate acid. Jadi kita kena faham lah, kalau base itu adalah base yang lemah, dia punya conjugate acid itu adalah yang paling kuat. Okay, jadi kalau kita lihat pada susunan ini, okay, the weakest base goes to C6H5NH2. Maka conjugate acid dia siapa? C6H5NH3+. Ini akan jadi yang the strongest acid ataupun strongest conjugate acid. Jadi soalan minta kita susun. Okay, kita akan refer kepada susunan A, tetapi kita nak refer dia punya susunan tu adalah conjugate acid tu. Okay, so the weaker the acid, the stronger the conjugate base. Jadi kalau the stronger the base, dia punya conjugate acid adalah the weakest lah. Jadi sekarang ni jawapan untuk yang B, yang kedua adalah start with ammonium ion NH4+, followed by hydrazinium ion N2H5+, okay, followed by NH3OH+, and the strongest conjugate acid goes to C6H5NH3+. Okay, so ini adalah jawapan bagi yang kedua. The stronger the base, okay, the weaker its conjugate acid. Okay, alright. Jadi kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ni yang mana? Okay, soalan week 16, third hour. Okay, di mana kita dah mula masuk kepada soalan pengiraan. Okay, so we are going to calculate the pH. Okay, kalau you tengok kat sini, kita nak calculate pH bagi weak acid. Okay, jadi untuk mengira pH bagi weak acid ni, dia tak semudah seperti kita nak kira pH bagi strong acid. Jadi, kita sedia maklum bahawa propanoic acid adalah weak acid. Okay, dia adalah weak acid. Bila dia weak acid, maksudnya dia akan dissociate very slightly. Sangat sedikit sahaja. Jadi, since kita tahu bahawa kalau kita nak kira pH, secara asasnya pH sama dengan negative log concentration of H3O+. Maksudnya sekarang untuk kita kira kita nak kira pH weak acid ni, kita kena cari dulu concentration of H3O+ tu. Okey, jadi saya beri satu guideline macam mana kita nak jawab soalan ini . Okey, so kita perlu construct a table. Jadi saya perlukan satu muka surat yang baru. Okey. Alright, so I'm copying the question. Okay, sebab dia ada beberapa soalan di sini dan saya harap pelajar bersedia dengan calculator. Okay. Alright. Oh, sorry. Sekejap ya. Tak menjadi pula. Okay, so ini saya padam dulu. Oh, ini sepatutnya saya screenshot. Okay. Take a screenshot, copy dan saya bawa ke sini. Okay, so kita lihat soalan pertama. Okay, dalam soalan pertama, dia kata, write an expression, tuliskan expression for the dissociation constant Ka of propanoic acid. Okay, so kita jawab dulu untuk soalan A. Okay, soalan A. Okay, untuk soalan A, of course we need the dissociation equation. So we have the propanoic acid CH3, CH2, COOH.
Okay, aqueous plus H2O liquid. Okay, alright, so bila dia dissociates in water, okay, what happen? The acid, dia akan donate a proton to water. So, dia akan donate proton yang pada COOH ni. Jadi, dia akan form propanoid ion CH3, CH2, COO minus aqueous and H3O plus. Okay, so sekarang phase wajib ada the equation mesti balance serta arrow tu mesti betul. Okay, since soalan minta awak tuliskan Ka expression where Ka is weak acid dissociation constant. So Ka sama dengan equals to concentration of the propanoid ion CH3, CH2, COO minus, okay, times the concentration of hydronium ion, okay, divide by the concentration of acetic acid CH3, CH2, COOH. So this is the answer for question A. Okay, actually soalan A tu minta yang itulah. Okay, dia minta kita punya Ka expression. Okay, baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada soalan B. Okay, calculate the pH of 0.35 molar propanoic acid at 25 degrees Celsius. Okay, ini yang saya kata soalan minta pH kan. pH bagi 0.35 propanoic acid ni tadi. Jadi untuk kita mengira pH bagi propanoic acid, actually kita kena construct a table. So untuk soalan B ni, kita kena buat table tu tapi start with the equation first. So the dissociation equation of the acid adalah, so this is the propanoic acid. Okay. Water. Alright. Dissociates dan dia akan menghasilkan propanoid ion and hydronium ion. Ini konsep Bronsted-Lowry ya. Okay. Kemudian kita nak construct table itu, kita akan construct based on concentration. So we have the initial concentration, the unit is molar, and then we have change in concentration dan concentration at equilibrium. Dia bukan final lah, dia adalah equilibrium. Okay, jadinya di sini kita akan start isi. So maksudnya untuk propanoic acid, the initial concentration given in the question is 0.35 molar. Okay, water we ignore the concentration and initially this ion still lagi belum terhasil. So 0 molar. Okay, dan propanoic acid ini dissociate very slightly sebanyak X. Jadi macam chapter 6 kita belajar tolak X. Okay, ni ignore, bertambah sebanyak X, bertambah sebanyak X. So at equilibrium this one is 0.35 minus X dash X dan X. Okay. So now kita akan relate dengan Ka expression. Wajib tulis Ka expression. Jadi pelajar mesti tulis sekali lagi Ka expression. So Ka equals to concentration of propanoid ion times concentration of hydronium ion divided by concentration of propanoic acid. Okay, so sama dengan nilai Ka yang diberikan. Okay, kalau kita lihat dekat soalan tu ada tak dia beri nilai Ka? Dia beri nilai Ka pada C kan? Okay, pada C tu which is equals to 1.35 1.35 times 10 to the power of negative 5 actually. Okay. Jadinya sekarang untuk kita mengira nilai Ka ni sebenarnya kita akan menggunakan sebutan at equilibrium ni. Okay, so you gantikan ni dulu ke dalam sebutan Ka. Okay, so you tengok kat sini saya gantikan X squared divide by 0.35 minus X equals to 1.35 times 10 to the power of negative 5. Okay, disebabkan X ni minus X ni
ini menunjukkan asid yang dissociate yang terlalu sedikit. Jadi kita dibenarkan buat assumption untuk mudahkan kita kira. Jadi apa yang kita perlu buat di sini adalah assume. Okay, assume X is very small. So bila kita dah buat andaian dan dibenarkan buat andaian ini, X is very small, jadi 0.35 minus X approximately to 0.35. Macam tu. So sekarang kita akan sambunglah pengiraan ni. Okey, tak cukup muka surat, saya tambah yang baru ya. Okey, so kita dah buat assumption ni tadi kan? Saya dah buat assumption ni. Maka kita akan gantikan apa assumption yang saya buat ni, yang 0.35 tolak X approximate to 0.35, saya masukkan balik dalam sebutan KA yang saya dah gantikan ni tadi. Sebab dah mudah dah sekarang. Okey, jadinya apa yang berlaku di sini adalah X squared divide by 0.35, okay, equals to 1.35 KA value tadi kan, darab 10 kuasa negatif 5. Okay, so you are going to solve for X. You akan selesaikan X, maka you akan dapat X sama dengan lebih kurang 2.174 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, so now selepas you dapat nilai X ini, please check assumption. Checking assumption. Checking assumption ni, you check sendiri dalam calculator. Tak payah tulis dalam skrip jawapan. Okay, macam mana you nak check assumption? You have to use your calculator lah. So saya hanya tunjuk dekat sini. Saya tulis ni sebab saya nak tunjuk sebab kita tak berada dalam kelas yang fizikal. Okay, so checking assumption adalah nilai X yang awak dapat tu tadi. Okay, nilai X awak dapat 2.174 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan initial concentration, which is 0.35, okay, darab 100. So you akan dapati bahawa lebih kurang 0.62%. Yang mana 0.62% ni melebihi 5%. Kalau bila kita dah check assumption tu dapat lebih daripada kurang silap pula, less than 5%. Kalau kita dapat assumption tu less than 5%, maksudnya assumption justified. Kita boleh abaikan nilai X yang kat bawah ni. Jadi assumption kita ni betul lah, sudah mudah. Okay, kalau pelajar tu tak nak guna assumption, terpulang dia akan guna kuadratik lah. Okay, jadi yang checking assumption ni you try, you hanya tekan kat calculator sahaja. Okay, so bila dah dapat tu, jangan lupa tulis therefore X kita itu adalah nilai concentration of hydronium ion. Okay, which is 2.174 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, nampak dekat situ. Okay, jadinya maksudnya sekarang, okay, kalau you tengok dekat situ, kita dah dapatlah nilai concentration of hydronium ion ni. Yang mana kita nak guna untuk kira pH. Because the question asks you to calculate the pH. pH, we know that pH equals to negative log concentration of hydronium ion. Pak? Okay, so masukkan pH sama dengan negative log 2.174 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, sepatutnya you akan dapat pH lebih kurang 2.66. Which is show that the solution is acidic. Okay, sepatutnya tak ada issue. So you dah lihat di sini bahawa untuk kita mengira pH bagi weak acid tidak seperti kita nak kira strong acid. Okay. Okay, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okay, di mana soalan C adalah, mana tadi soalan C kita? Okay. Calculate the percentage of ionization of 0.60 molar propanoic acid solution. Okay. So sekarang ni saya tak salin soalan saya terus pergi kepada soalan tu. Okay. Dia minta calculate the percentage of ionization. Okay. Calculate the percentage of ionization bagi 0.60 molar propanoic acid.
Okey, jadinya sekarang untuk kita mengira percentage ionization. Okey, percentage ionization. Okey, 0.60 molar propanoic acid. Okay, secara asasnya, how to determine the percentage of ionization? Okay, you boleh rujuk nota masing-masing. Kalau kita rujuk nota, okay, okay, saya buka nota. Okay, percentage ionization dia ada dekat sini. Sorry. Dia ada dekat slide 7.1 tu lah. You cari. Kalau saya tak tunjukkan, awak semua tak tahu. Okay, kita lihat di sini percentage ionization. Okay, this one. Okay, degree of dissociation. Okay, kita ada degree of dissociation. Kemudian percentage of ionization sama formulanya dengan yang ini. So, let's say saya copy yang ni lah. Alright, okay. Take a screenshot. Okay, so saya bawa ke sini lah. Sekejap tutorial. Okay, so kita nak cari percentage of ionization. Jadi formula asasnya adalah ini. Nak kira percentage ionization sama macam kita nak kira percentage of alpha. Okay. Jadinya maksudnya sekarang secara tak langsung bila kita lihat ni, bila kita nak kira degree of dissociation ataupun percentage of ionization, kita mesti construct table. Macam soalan tadi lah. Jadi maksudnya kalau you nak buat, you kena you have to construct the table first. Okay. Jadi saya tunjuk sekali lagi lah, saya malah nak copy-copy, nanti pelajar tak tahu apa benda dia. Okay, so we have propanoic acid, CH3, CH2, COOH, aqueous plus water. Alright, so kita ada propanoid ion, and hydronium ion, aqueous. Okay, jadi kita ada initial concentration, molar, letakkan unit, change, and concentration at equilibrium. Okay, jadi je sekarang initial concentration kita adalah 0.60 molar. Ignore, this one 0, 0. Okay, this one minus X, ignore. Kalau ignore tu maksudnya kita buat dash sahaja. Maksudnya kita tak perlu ambil kira. This one is plus X, and this one 0.60 minus X, X dan X. Okay, selepas itu wajiblah kita relate dengan Ka expression. So Ka sama dengan concentration of propanoic acid, concentration of propanoid ion Okay, darab concentration of hydronium ion okay, bahagikan dengan concentration of propanoic acid. Okay, nilai Ka nya masih lagi sama 1.35. Okay, darab 10 kuasa negatif 5 tadi dalam soalan tu. Okay, jadi sekarang kita telah diberi kemudahan untuk assume X yang dekat bawah ini very small. So, untuk tak mengconfusekan awak, kita ganti dulu. Ini X squared bahagikan dengan 0.35 tolak X. Bagi yang tak tahu, kita akan guna sebutan at equilibrium at equilibrium. Okey, sama dengan 1.35 darab 10 kuasa negatif 5. Jadi, disebabkan assume, kita dibenarkan buat assumption nak mudahkan awak kira. Dibenarkan. Kalau tak nak, guna kuadratik. Tapi jangan ni lah, kalau dapat nilai X tu salah. Assume 0.35, 0.60 sorry. This one adalah 0.60. Assume 0.60 minus X approximately to 0.60. Okay, jadi maka dengan itu, kalau kita lihat di sini, okay, kita dah mudah dah dekat sini. X squared bahagi 0.60 sama dengan 1.35.
darab 10 kuasa negatif 5. Okey, so you akan dapat nilai X. Di mana nilai X awak sepatutnya lebih kurang 2.8, lebih kurang 2.846 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, kita lihat di sini kita nak kira percentage of ionization, kita mesti tahu concentration of acid or base yang dissociated. So itu yang mana? Actually yang ini. X itulah concentration of acid yang dissociated. Jadi sebab itu bila dekat sini awak kena letak molar. Molar sebab dia adalah kepekatan, molar. Okey, bahagikan dengan initial concentration which is 0.60 molar. So sekarang kita nak kira dia punya percentage of ionization. Maka kita nak kira percentage of ionization. So I'm copying this formula. Saya bawa ke sebelah. Okey, sekejap apa yang saya bawa tu betul tak? Oh, tak jadi. Okey, tak apa. Saya ambil yang ini. Okey. Alright. Harap menjadilah. Pun tak nak jadi. Tak apalah. Okey, jadi sekarang kita nak cari apa? Percentage of ionization. Okey, so sekarang saya nak concentration of propanoic acid yang dissociated. Okey. Bahagikan dengan initial concentration of propanoic acid. Initial ada note darab 100. Jadi sekarang kalau you tengok kat sini 2.846 darab 10 kuasa negatif 3 ni adalah yang mengalami dissociation. Okey, yang dekat sini. Yang X ni. Yang dekat change tu. Jadi kita akan sambung dekat sini lah. So kat sini sama dengan 2.846 darab 10 kuasa negatif 3 bagikan dengan 0.60 darab 100. Okey. So you akan dapat 0.47%. Okey, jawapannya lebih kurang 0.47%. So kalau kita lihat di sini percentage of dissociation bagi weak acid adalah terlalu sedikit. Itu menunjukkan weak acid dissociate very slightly. Okey, baik, soalan seterusnya adalah, saya pun tak ingat soalan yang mana ni. Okey, kita lihat soalan seterusnya adalah soalan yang melibatkan weak base. Okey, so saya copy yang ni dululah. Okey, alright. So saya tambah muka surat baru kat sini. Okey. So kalau kita lihat pada soalan tu, okey, saya harap masing-masing boleh nampak Boleh nampak dan boleh rujuk soalan masing-masing lah. Okey, write an expression for the dissociation constant Kb of dimethylamine. Okey, jadi kita punya bahan tu adalah dimethylamine. Okey, jadi dimethylamine adalah weak base. Okey, jadinya sekarang kita nak jawab dulu soalan number 2 tu. Number 2A. Okay. So kita mesti ada dissociation equation of dimethylamine. So this is dimethylamine C2H5 2 NH. Okay, aqueous dissociates in water. Okay. So dia akan, apa yang berlaku, base ini akan accept proton daripada water lah, because water akan jadi acid sekarang
Okay. So what happen, dia akan jadi dia punya conjugate acid C2H5 2 NH2 plus. So this is the, make sure you write the correct structure of the dimethyl, the conjugate acid for dimethylamine. Okay. Phase jangan lupa aqueous and then OH minus aqueous. Okay. Jadi sekarang oleh kerana soalan minta KB expression, daripada sini kita akan tulislah KB adalah sama dengan apa? KB is equal to the concentration of the conjugate acid C2H5 2 NH2 plus times concentration of hydroxide ion divide by the initial concentration of the dimethylamine. Okay. Okay. Dan dalam soalan tu nanti kita kena cari KB. So dalam soalan ni dia tak bagi KB kan? Okay, so this is for question A. Okay, for question B, soalan tu minta apa? Kalau you lihat di sini, untuk soalan B, soalan tu minta percentage of ionization bagi 0.10 dimethylamine solution telah diberikan, which is 9.33% ionization. Okay, so dia suruh awak kira KB pula. Jadi yang ini kita kena faham konsep lah. Sama juga untuk kita mengira KB, kita mesti ada sebutan at equilibrium. Sebenarnya KB ni, concentration yang saya tunjukkan di sini ni, yang saya tick ni, mestilah concentration at equilibrium, species at equilibrium. Jadi tak nak untuk soalan 2B ni, nak kira KB ataupun nak kira KA sekalipun, kalau dia weak acid, kita mesti construct table. Untuk construct table, kita perlu ada equation lah. Equation yang betul. Jadi saya bawa semula equation yang ini. Okay, equation yang ini kita perlukan sekali lagi. Pastikan pelajar boleh tulis lah ya. Kalau tak boleh tulis, masalah besar. Okay, so make sure you can write down the dissociation equation of the weak base. Okay, so ini kita punya equation. Okay, jadi sekarang kita akan buat dia punya table. Okay, we have initial concentration molar, change in concentration, and concentration at equilibrium. Okay, jadi sekarang ni masukkan dulu nilainya. Initial concentration given is 0.10 molar. This one water kita ignore. Ion belum terhasil lagi, so 0. This one minus X, minus ini plus X, and this one 0.10 tolak X, ini X. Okay, jadi sekarang kalau kita lihat dalam soalan ni tadi, dia dah beri awak apa? Dia kata percentage of ionization adalah 9.33%. So kita dah tahu nak kira percentage of ionization. Okay, percentage of ionization. Okay, saya tulis balik percentage of ionization. Dia adalah change in concentration of diethylamine tu. Okay. Ini kan. Okay, bahagikan dengan initial concentration of the dimethylamine. Okay, yang dekat sini. Okay, actually darab 100% lah. Okay, jadi sekarang daripada formula ini, kita dah boleh agak dah 9.33%. Okay. Ini ni, change ni adalah X. Jadi saya letak je X equals to X. Okay. Bahagikan dengan initial concentration dia 0.10 darab 100%. So actually saya dah boleh dapat nilai X saya dah. 9.33 darab 10 kuasa negatif 3 molar. Jadi oleh kerana itu saya dah dapat nilai X, maka saya yang ni molar kena ada unit concentration ni mesti ada.
Okey, so sekarang saya nak kira KB dah tak ada masalah sebab untuk mengira KB saya kena ambil nilai pada equilibrium. Pada yang ni. Okey? Jadinya sekarang kita dah boleh kira KB. So, awak masukkan saja nilai KB itu. Okey ni, bukan nilai KB. Kita nak kira KB kan. Awak masukkan saja KB sama dengan apa? X squared bahagikan dengan 0.1 tolak X kan. Oleh kerana X ini kita dah tahu, maka you gantikan saja. So, KB sama dengan 9.33 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2 bahagikan dengan 0.10 tolak 9.33 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, so you kira you akan dapat nilai KB awak should be lebih kurang 9.6 darab 10 kuasa negatif 4. So this is the answer for question. Ini soalan apa ni? Soalan B ya. Ini soalan B. Okay. Jadi tak boleh hafal cara menjawab. Kita kena faham apa yang kita nak jawab sebenarnya. Soalan tanya apa tu kita kena faham. Lepas tu kita akan apply lah. Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya tu ada satu lagi. Okey. So kalau kita lihat kat sini, soalan seterusnya adalah calculate the pH. Okey. Calculate the pH of 0. Calculate the pH of 0.0100 molar solution of diethylamine. Okey. Ni pun samalah. Saya tak salin lagi soalan. Okey, saya terus je kat sini. Untuk soalan C. Kita nak kira pH 0.0100 molar diethylamine. Jadi nak tak nak kita kena buat equation sebab kita nak kira pH bagi weak base. Sama macam nak kira pH untuk weak acid. Okay, so first of all pastikan tahu nak buat dissociation equation of the weak acid, weak base in water. Okay, so this is the dimethylamine. Okay, dissociates in water reversibly sebab dia weak base Okay, so dia akan membentuk dia punya conjugate acid NH2 plus aqueous dan the hydroxide ion. Okay, OH minus aqueous. Tak ada phase salah. Tak ada fasa dia salah ya. Okay, jadinya sekarang macam biasa kita completekan table ni. Okay, kita start dengan initial concentration. Okay, mesti ada change in concentration and concentration at equilibrium. Okay, jadinya sekarang initial concentration kita tadi dalam soalan tu dia dah bagi, tak silap saya 0.1. Okay, so kita masukkan kat sini 0.0100 molar. Am I right? Okay, betul. Dash 0 sebab mula-mula ion itu belum terasa lagi. Dissociate very slightly sebanyak X. Ini plus X. Ini plus X. Dan kat sini 0.0100 minus X. X dan X. Okay. Since KB tadi kita dah kira, jadi kita akan gunakan nilai KB pada soalan B tadilah. Okay. Jadi sekarang kita akan selesaikan yang seterusnya. Apa yang kita perlu buat, mesti tulis dulu KB expression. KB sama dengan concentration of the conjugate acid. Okay, the conjugate acid tu. Sekejap, saya takut tadi saya salah tulis. Manalah tahu kan? Okay, betul. Okay, darab concentration of OH minus. Nampak pula. OH minus. Okay, divide by the concentration of the diethylamine. Okay.
Dan KB yang kita dah kira tadi 9.6 darab 10 negatif 4. KB dan KA tak ada tak ada unit 10 kuasa negatif 4. Okey, macam biasa kita akan gantikan sebutan at equilibrium ini ke dalam KB expression. Gantikan. Okey, jadi sekarang awak gantikan dulu. Maksudnya kat sini x squared divide by 0.0100 minus x equals to 9.6 times 10 to the power of negative 4. Okay, kita buat dulu assumption. Assume 0.0100 minus x approximately to 0.0100. Okay, jadi sekarang awak gantikan ke dalam sebutan KB tu dulu. X squared bahagi 0.0100, okay, equals to 9.6 times 10 to the power of negative 4. Okay, so awak pun selesaikan untuk X. X yang awak kira tu adalah sepatutnya lebih kurang 3.1 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, lepas itu tolong check assumption. Okay, awak check assumption. Tekan pada calculator saja. So, saya tunjuk kat sini apa yang you nak tekan. Nilai X awak dapat tu 3.1 darab 10 kuasa negatif 3. Bahagikan dengan initial concentration. Berapa tadi? 0.0100 darab 100. Okay. Jadi, bila awak check assumption, you akan dapati dia dapat 31%. Which is more than 5%. Jadi, kalau assumption kita tu more than 5%, kita tak boleh abaikan nilai X yang dekat bawah ni. So, kita kena patah balik kepada kuadratik. Jadi, oleh kerana itu, kita kena gunakan kuadratik pula. Panjang sikit lah kerjanya. Okay. So, sekarang kita kena gunakan kuadratik. Jadi, tak guna kuadratik, maksudnya kita ambil balik yang ni. Kita ambil balik sebutan yang ni. Okay, saya copy bawa ke sebelah. So, kita pun akan selesaikan untuk X guna kuadratik. Okay, jadi awak selesaikan guna kuadratik, you akan dapat X1 lebih kurang 2.66 times 10 to the power of negative 3. X2 adalah negatif 3.62 darab 10 kuasa negatif 3. So, kita akan ignore nilai X yang negatif. Sebab kalau kita ambil nilai X yang negatif ni, kita bawa kepada sebutan dekat equilibrium, tak logik lah concentration tu negatif kan. Sebab itu kita akan ignore, kita akan abaikan nilai X yang negatif. Jadi yang kita akan accept adalah yang positif. So, this one is accepted. Okay, jadi apa yang kita dapat ni? Therefore, X value adalah sama dengan concentration of hydroxide ion. Apa dia? 2.66 darab 10 kuasa negatif 3 molar. Wajib ada unit molar. Okay, so since soalan minta pH, oleh kerana kita dapat dulu concentration of OH minus, kita kena kira POH dulu. Where POH equals to negative log concentration of OH minus. Okay. Jadi awak gantikan dulu negative log 2.66 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, awak dapat dulu POH. Di mana POH awak sepatutnya lebih kurang 2.58. Okay, tetapi oleh kerana soalan nak pH, makanya pH plus POH equals to 14. Kan? Jadi you bolehlah kira pH where pH equals to 14.00 minus 2.58 should be more than 7 lah jawapannya. Okay, tekan calculator. Sepatutnya you akan dapat lebih kurang 11.42. So this is the answer. Okay. Alright. Okay. Jadinya sekarang kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk week 16 ni. Ada satu soalan tak silap saya. Sekejap saya patah balik. Okay, sebelum kita masuk yang solve tu. Iaitu soalan ini.
Sekejap saya batuk ni sebenarnya. Okey. Ada satu soalan. Sekejap. Number 3. Okey, kalau kalau kita tengok soalan dekat sini, sekejap saya takut soalan tu lain kat sini, kat sini pun lain. Okey. Okey, tak apa. Saya stop dulu kat sini. Nanti saya akan update soalan seterusnya lah dalam video seterusnya ataupun recorded yang seterusnya. Okey, kelas. Thank you.